بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زدنا علما وإيمانا وتسليما. Kita teruskan lagi pengajian kita mengenai tasbih. Pada kali ini Ustaz akan bincang mengenai wajhus syabah. Mal muradu bi wajhis syabah? Wajhus syabah wal ma'na alladhi yashtariku fihi tarfan tahqiqan atau takhyilan. Wajhus syabah ialah makna yang berkongsi bersama oleh musyabbah dan musyabbah bih. Sama ada wajhus syabah itu ada secara realitinya, secara hakiki, ataupun adanya ia secara khayalan. Dari segi realitinya tak ada, tapi kita khayalkan ianya ada. Wajhus syabah ialah perkara yang dikongsi bersama oleh musyabbah dan musyabbah bih. Sama ada perkara itu memang ada secara realitinya, secara hakikinya memang ada, ataupun adanya secara khayalan. Kita mengkhayalkan bahawasanya ia memiliki perkara tersebut. Itu yang dinamakan dengan wajhus syabah. Baik. Al-ma'na fil wajhus syabah. Al-ma'na fi wajhis syabah. Ta'rif wajhus syabah ialah makna mushtarik, makna yang dikongsi bersama. Apakah yang dimaksudkan dengan makna dia? Mal murad bil makna pada wajhus syabah, ya. Dia kata al makna fi wajhis syabah hiya sifatu aw sifatu al mushtarikah allati takunu baina at-tarfain. Yang dimaksudkan dengan makna pada wajhus syabah itu ialah sifat, satu sifat ataupun beberapa sifat mushtarakah yang dikongsi bersama, allati takunu bainal tarfain, yang dikongsi bersama oleh musyabbah dan musyabbah bih. Kita nak samakan sesuatu dengan sesuatu, mesti dah ada persamaannya. Persamaannya itu di sudut wajhus syabah. Wajhus syabah, mesti wajhus syabahnya sama, iaitu sifat yang ini, iaitu sifat ataupun beberapa sifat yang dikongsi bersama di antara kedua tarfain, di antara musyabbah dan musyabbah bih. Syarat wajhus syabah. Nak jadi wajhus syabah tu dia ada syaratnya. Apa dia? Ma syartu wajhis syabah. Apakah syarat wajhus syabah? Syarat wajhus syabah ialah an takuna sifatu fil musyabbah bih a'rafa wa ashhara wa awdaha wa azhara wa aqwa wa akmala min sifatil musyabbah. Syarat dianya, sifat yang ada pada musyabbah bih itu lebih dikenali, lebih masyhur, lebih jelas, lebih nyata, lebih kuat, lebih sempurna berbanding dengan sifat yang ada pada musyabbah. Sebab kita nak banding, nak samakan dengan sesuatu benda dengan sesuatu benda yang lain. Jadi sifat yang ada pada musyabbah bih hendaklah dia lebih segala-galanya berbanding dengan sifat yang ada pada musyabbah. Kita tengok contoh di mana sifat yang ada pada musyabbah bih itu lebih berbanding dengan sifat yang ada pada musyabbah. Umpamanya Muhammadun kal asadi fi syaja'ah. Muhammad seperti singa pada beraninya. Persamaannya ialah pada sifat berani. Dari segi rupa tidak serupa manusia dengan haiwan. Baik, sifat berani ni sifat yang dikongsi bersama di antara musyabbah, iaitu Muhammad dan musyabbah bih. Baik, sifat
sifat yang ada pada asad pada singa, fa inna sifat asy-syaja'ah fi musyabbah bihi aqwa wa akmalu wa a'rafu mimma huwa alaihi fi musyabbah. Sifat yang ada pada musyabbah bih, iaitu sifat berani yang ada pada singa itu lebih kuat, lebih sempurna, lebih diketahui, ya, berbanding dengan sifat yang ada pada Muhammad. Sebab tu kita jadikan Muhammad musyabbah, asad musyabbah bih, kerana sifat yang ada pada asad itu lebih kuat, lebih zahir, lebih nyata berbandingan sifat berani yang ada pada Muhammad. Walau bagaimanapun kita boleh terbalikkan, jika kita nak terbalikkan tasbih ini, boleh kita jadikan dia sebagai tasbih makhluk. Kita kata al-asadu ka Muhammadin fi syaja'ah, boleh nak kata begitu pun. Ini bagi menguatkan lagi makna tasbih. Kita kata singa itu seperti Muhammad di sudut beraninya, seolah-olah Muhammad lebih berani daripada singa. Kalau kita buat gitu, mana Muhammad lebih berani daripada singa, sehingga singa lebih penakut daripada Muhammad. Muhammad lebih berani pada singa. Ini kita nak kuatkan makna. Muhammad ni berani betul, singa pun takut kepada dia. Kalau kita letak gitu, mana Muhammad juga lebih kuat berbanding, sifatnya berbanding dengan singa. Lebih kuat sifat berani, lebih kuat sifat lebih nyata sifat berani berbanding dengan singa. Tapi ini orang panggil tasbih makhluk, kerana pada adatnya singa lebih berani daripada Muhammad. Maka kalau kita kata al-asad ka Muhammad fi syaja'ah, memang Muhammad ni berani betul, ya, sangat-sangat berani. Kalau kita kata Muhammad kal-asad fi syaja'ah, Muhammad berani seperti singa, tidak beranilah, memang beranilah, tapi tidak seberani singa. Aqsamu wajhi syabah, bahagian-bahagian wajhi syabah. Aqsamu wajhi syabah, ada berapa bahagian? Ada 2 bahagian. Kalau ditanya uzkur aqsam wajhi syabah, ada 2. Wajhus syabah tahqiqi, wajhus syabah tahqiqi, wajhus syabah yang memang realiti dia ada, memang ada secara hakiki, itu dimaksudkan wajhus syabah tahqiqi. Yang kedua, wajhus syabah takhyili, ataupun wajhus syabah takhyili. Ya, tinggal tu dia. Wajhus syabah takhyili ni wajhus syabah yang ada di sudut khayalan dia. Takhyili, kita khayal saja dia ada tak. Pada hakikat dia tak ada, tapi kita khayalkan bahawasanya dia ada. Itu dimaksudkan dengan wajhus syabah takhyili. Kita tengok contoh. Apakah dia dulu? Sebelum itu, apakah dia yang dimaksudkan dengan wajhus syabah tahqiqi? Dia tanya ta'rif apa yang dimaksudkan dengan wajhus syabah tahqiqi. Maka kita kata wajhus syabah tahqiqi hiya anna hadhihi sifata aw sifat mushtarakah aw sifat mushtarakah takunu sabitah wa mutahaqqiqah fi tarfaini hissan aw aqliyah aw aqlan. Wajhus syabah tahqiqi ni ada sengerti, wajhus syabah yang memang ada, iaitu sifat atau sifat-sifat yang dikongsi bersama di antara musyabah dan musyabbah bih itu takunu sabitah, memang ada, sabitatun ada, wa mutahaqqiqah, ia tetap dan memang ada pada kedua-duanya, pada musyabbah dan pada musyabbah bih. Hissan, sama ada
Adanya itu boleh dilihat dengan panca indera kita, dengan mata dengan mata boleh disentuh, boleh didengar. Tak. Hisan ni mana kita boleh kenal dia melalui pendengaran, melalui penglihatan, melalui sentuhan, deria melalui deria panca indera kita yang ada. Au aklan, dan dia memang ada tapi tak boleh nak tengok, tak boleh nak sentuh, tak boleh nak dengar, tapi kita tahu dia ada melalui akal kita. Ada benda kita kenal sesuatu melalui akal, ada benda kita mengenali dia melalui panca indera. Jadi mana wajh syabah tahqiqi, wajh syabah yang memang ada sengerti pada realitinya, pada hakikatnya. Wajh syabah tahqiqi ini pula terbagi kepada dua. Aqsam wajh syabah tahqiqi ada dua bahagian. Pertama, wajh syabah tahqiqi hissi. Wajh syabah yang memang ada secara realitinya, secara hakikatnya, hissi, dan kita boleh tahu dia melalui panca indera kita. Boleh kenal dia melalui mata, melalui penglihatan, melalui ciuman, ciuman bauan, melalui sentuhan. Ada panca indera 5 dah. Apa dia? Sentuhan, penglihatan, 2, pendengaran, cium, 3, cium, bauan dah. Melalui bau, yang bau kita cium. Selagi melalui rasa, rasa kita rasa dengan lidah. Ini orang panggil panca indera yang 5 untuk mengenali sesuatu. Wajh syabah tahqiqi akli pula. Yang kedua, wajh syabah tahqiqi. Wajh syabah ni ada, memang ada tahqiqi akli, dan kita tahu dia melalui akal. Nak kenal dia melalui sentuhan, rasa, ciuman, tak boleh, kena akal. Seperti dah tengok contoh di hadapan. Okay. Contoh wajh syabah tahqiqi hissi. Wajh syabah yang memang ada secara realitinya dan boleh diketahui melalui panca indera. Contoh dia, Muhammadun kasyamsi fil wada'ah. Muhammad seperti matahari. Muhammad musyabbah matahari, musyabbah bih fil wada'ah, dari segi bersinar berserinya. Ada tak bersinar berseri? Memang ada. Kita kenal melalui apa? Melalui panca indera mata. Kita tengok bersinar berseri. Maknanya wajh syabah ni tahqiqi, ada pada realitinya, pada hakikatnya, dan boleh diketahui wajh syabah ini hissi melalui panca indera mata. Ini wajh syabah tahqiqi. Bersinar ni dikongsi bersama oleh Muhammad dan oleh matahari. Tengok wajh syabah tahqiqi akli pula. Contoh dia apa? Wajh syabah, contoh dia, Muhammad kal asadi fi syaja'ati. Muhammad seperti singa pada berani dia. Ini wajh berani, ini wajh syabah tahqiqi. Ada wajh syabah ni ada pada Muhammad. Kita tahu Muhammad berani, ada sifat ni pada dia. Begitu juga ada sifat berani ni pada singa. Tapi boleh ke tak kita nak tengok sifat dia dengan mata? Tak boleh, tak boleh nampak dengan mata, tak boleh sentuh dengan tangan, tak boleh dengar sifat berani ni dengan telinga, tak boleh hidung dengan hidung nak tahu sifat berani ni, tak boleh rasa dengan lidah. Jadi kita tahu sifat berani ada melalui apa? Melalui akal. Kita tengok tindakan dia, tindakan dia tidak takut kepada sesiapa. Maka akal kita memutuskan dia orang yang bersifat berani. Ini wajh syabah tahqiqi, memang ada al-aqli yang dibutuhkan oleh akal. Baik, habis bab wajh syabah tahqiqi. Ni kita tengok pula wajh syabah takhyili. Wajh syabah di sudut apa? Takhyil. Kita Allah khayal saja benda ni ada. Secara khayal kita mengkhayal ada sifat samaan ni.
Jadi apa dia yang dimaksudkan wajhu syabah takhyili? Maksud dia nya ya alla hadhihi sifat aw sifat mushtarakah mawjudah fil musyabbah haqiqatan wa la yumkin wujuduha fil musyabbah bih illa ala sabil at-ta'wil wat takhyil. Dia kata sifat ini, sifat wajhu syabah takhyil ini, ialah dia kata sifat ini atau iaitu satu sifat ataupun beberapa sifat yang diberkongsi bersama di antara musyabbah dan musyabbah bih. Tetapi sifat ini memang ada pada musyabbah dan tidak mungkin ada pada musyabbah bih. Dari segi hakikatnya, realitinya sifat ni ada pada musyabbah, tapi tidak ada pada musyabbah bih kecuali ala sabili ta'wil wa takhyil, kecuali kita ta'wil ataupun khayal saja dia ada pada musyabbah bih. Hakikatnya dia ada pada apa? Pada musyabbah. Pada musyabbah bih dia tak ada sifat ni, tapi kita khayalkan dia ada, kita andaikan dia ada pada musyabbah bih. Adapun wajhu syabah tahqiqi tu dia ada belaka. Pada musyabbah pun ada, pada musyabbah bih pun ada. Secara hakiki ada kedua-duanya. Takhyil ini dia ada secara hakiki pada musyabbah saja. Adapun pada musyabbah bih ada dia secara khayalan. Kita khayalkan bahawasanya ia memiliki sifat tersebut. Contoh wajhu syabah takhyili. Contoh dia seperti kata Ibnul Babik dah. Kata dia apa dia? Wa ardun ka akhlaqil kirami qata'tuha wa qad kahhala al-lailu as-simaka fa absara. Bumi, dia kata bumi bagaikan akhlak orang yang pemurah, bagaikan akhlak orang yang mulia. Qata'tuha, aku laluinya. Bumi itu, tempat tu ataupun bumi itu bagaikan seperti akhlak orang yang mulia. Qata'tuha, yang telah aku lalui dia ataupun aku pergi padanya. Jadi wajhu syabahnya di sini apa dia? Musyabahnya apa? Musyabah dia ardun. Ardun musyabah bumi. Musyabbah bih dia perangai, seperti akhlak orang yang mulia. Wajhu syabahnya nampak tak ada dia. Nampak tak ada, tapi kita faham bumi ni dia luah, kita duduk atas dia. Dia tak marah kepada kita. Kita buat gapo dia pada dia tak marah, kita di atas bumi. Tidak kata wah dia telan lalu, tidak. Dan dia kita duduk dia dengan keadaan tenang, luah sama. Dia layan setiap orang di atas pokok bom ini, layan setiap orang di atas belakang dia, sama ada tu orang jahat, orang baik, dengan layan yang terbaik supaya dia layan. Dia kata bumi ini supaya dengan akhlak orang yang mulia. Jadi akhlak orang mulia ni dia siah tu luah. Dah bumi pun luah. Dia luah mana dia lapar dada. Orang pemurah, orang mulia dia lapar dada. Kita buat macam-macam mana pun dia tidak mudah melatah, tidak marah, dia sabar. Mana berlapang dada terhadap apa yang dilakukan oleh orang kepada dia. Jadi dia buat ni dia Ibnu Babik ni dia kata bumi ni berlapis dada, luah. Memang bumi ni luah. Hakikatnya ada pada keluasan bumi. Pada hakikatnya memang ada. Bumi memang luah. Tapi akhlak
orang apa ni, akhlak orang baik ni luah ke? Ada ke? Zahir ke nampak luah? Ada ke luah akhlak orang baik? Dari segi hakikatnya, realitinya tak ada. Bobby ni kita nampak luah, tengok mata, tengok luah mata dia. Tapi akhlak orang baik dari segi realitinya tidak ada. Tak ada. Tapi dari segi khayalan, kita khayalnya dia luah. Dia luah lah, tidak sempit. Kalau bagi sempit ni, orang itu sikit terdesak dah, susah dah. Dia luah, tenang, tak ada apa-apa. Itu dia kata fa wajhu syabah was-sa'ah, si'ah dah mawjudah, ada ala haqiqati, di sudut hakikatnya memang ada pada musyabbah. Pada arda memang nampak luahnya memang ada, lakinnahu mutakhayyal, tetapi ianya sifat luah ini mutakhayyal, dikhayalkan saja, wa muta'awwal, dan ditakwil saja, dikhayalkan ada, ditakwilkan ada pada musyabbah bi. Itu bisa wajib syabah takhyili. Yang kedua tu tidak menjadi syahid kepada kita, dia bagi ya syahid yang di atas tu je. Wa adu ka akhlaqil kiram qata'tuha wa qad kahhala al-lailu as-simaka fa absara. Dia sambung, dia kata waqad, sesungguhnya kahhala al-lailu, malam mencelakkan simak. Mencelakkan apa simak ni? Bintang. Malam mencelakkan bintang fa absara, mencelakkan mata bintang, dua mata bintang, fa menjid dua butir mata bintang, fa absara, lalu dia melihat bintang langit. Kita tengok dia berkidik la supaya butir mata, kata dia ni dah bintang dia, maknanya penyair ini kata bintang ni supaya orang, bintang ni supaya orang ada kening, dan malam tu mencelak kening kan, mencelak kening kan mata bintang tu, lalu dia pun melihat. Celak kening ni kalau kita pakar, dia mensegarkan mata, mata kita boleh jadi segar, dia jadi cerah. Tak ada apa. Jadi dari segi khayal pun memang ada sini dah, dia khayal tu bintang ni, asimak ni bintang ni supaya orang ada mata, ada mata, ada telinga, ada muka. Jadi malam tu pun supaya orang juga, ada tangan gi telur pakar celak kini pada bintang, lalu bintang tu melihat. Itu jadi waqad kahhala al-lailu as-simaka fa absara, tu tidak jadi syahid kepada kita, syahid yang alih atas ya. Wa ardun ka akhlaqil kiram qata'tuha, bumi bagaikan akhlak orang yang baik. Dari segi sa'ahnya, luahnya, luah ada pada bumi memang jelas nyata. Luah pada akhlak orang yang baik itu mutakhayyal, di khayal dan ditakwil. Kemudian kita tengok adat tashbih pula. Adat tashbih. Adat tashbih ni apa dia? Ma adat tashbih. Adat tashbih hiya ar-rabit alladhi yarbut baina at-tarfain wa yadullu ala ilhaqil musyabbah bil musyabbah bih fi ma'na mushtarik bainahuma. Adat tashbih, perkataan yang menunjukkan persamaan. Iaitu apa dia? Ar-rabit, yang mengikat. Adat tashbih ialah perkataan yang mengikat. Ar-rabit, perkataan yang mengikat. Alladhi yarbutu baina tarfain, yang mengikat apa? Yang mengikat dia antara, yang mengikat musyabbah dengan musyabbah bi. Perkataan yang mengikat di antara musyabbah dan musyabbah bi. Wa yadullu ala ilhaq bil musyabbah bil musyabbah bi fi ma'na mushtarik bainahum, dan dia menunjukkan musyabbah tu disamakan dengan musyabbah bih, pada makna yang dikongsi bersama, yang menunjukkan ilhaq, maknanya kita ambil musyabbah tu disertakan, atau ambil musyabbah tu diletakkan bersama dengan musyabbah bih pada makna yang dikongsi bersama.
Itu yang dinamakan adatut tashbih. Ar-rabit perkataan yang mengikat di antara dua tarfu, di antara yang mengikat di antara musyabbah dan musyabbah bi, dan yang dia menunjukkan ala ilhaqi musyabbah bil musyabbah bi. Ia menunjukkan musyabbah itu diletak bersama dengan musyabbah bi pada berkongsi makna di antara keduanya. Adawatut tashbih ni ada banyak jenis, banyak jenis. Ada dari berbentuk haraf, ada berbentuk kata nama, ada berbentuk fi'il. Contoh dia hak berbentuk haraf, kaf, huruf kaf. Muhammad kal asad, atau ka'anna, kaf seperti ka'anna, seolah-olah ka'anna Muhammadun asadan, ka'anna Muhammadan asadun, seolah-olah Muhammad itu singa. Itu berbentuk kaf. Ada dalam bentuk isim, seperti apa? Mithlu, mislu, nazir, seumpama, shibhu, seperti itu. Dan ada berbentuk fi'il, yuhaki, yushabih, yudahi, ataupun yushbih, boleh juga. Fi'il, haka, yahki, yudahi, itu supa tu, menyerupai, menyamai, seumpama. Ada wa af'alul yaqin atau rajhan, fi'il yakin dan rajhan juga, dianggap sebagai adat tashbih, supaya adat tashbih juga. Seperti hasibah, aku sangka, dak yakin. Khala, zanna, ja'ala, itu semua dengan mana fi'il yakin ataupun fi'il rajhan. Wa ja'alna al-laila libasa, kita cari contoh dia. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian. Pada hakikatnya, realitinya, malam itu boleh pakai ke? Kami jadikan malam pakaian. Kalau jadikan apa? Jadikan kapas pakaian, memanglah pakai di kapas boleh buat. Malam buat pakaian mana? Jadi perkataan ja'alna, kami jadikan ini, dah maknanya apa dia? Kami jadikan malam seperti pakaian. Mesti ada gitu, ada perkataan. Sebab tu dia kata perkataan ja'ala, zanna, hasibah, sangka, gamu, sangka, yakin, dah. Itu semua perkataan yang menunjukkan tashbih. Tak apalah, ini untuk pengetahuannya. Kemudian adat tashbih, contoh adat tashbih, ayat yang ada contoh adat tashbih dah. Umpamanya hadzal faras kat-ta'ir fi shiddati sur'ati, kuda ini seperti burung. Orang Arab kalau laju dia buat seperti burung, seperti borok, seperti kilat. Kuda ini laju seperti burung, pada terlalu lajunya. Fa'ina adat tashbihiyat kaf. Kalau nak cari adat tashbih ni, mana dia huruf kaf? Musyabbahnya mana? Al-faras musyabbah bi ta'ir. Rabatat, huruf kaf ini mengikat. Huruf kaf rabatat huna baina tarfain. Dia mengikat dua tarfah dia ni. Dia mengikat musyabbah dan musyabbah bi. Wa alhaqat musyabbah. Dia menjadikan musyabbah ataupun meletakkan musyabbah al-faras, kuda itu, an-nakisu, yang kurang, fi sifat sur'ah, yang kurang pada sifat sur'ah. Maknanya sifat sur'ah ni nak banding dengan burung, memang burung lebih laju. Maknanya dia lebih kurang sifat kelajuannya. Bil musyabbah biha, disertakan ataupun dia ambil musyabbah tu, dia letak bersama dengan musyabbah bi at-ta'ir. Dan al-a'raf yang lebih diketahui, lebih masyhur dari segi kelajuan dia. Ini contoh adat tashbih. Dia tak ada masalah, ni bukan perkara yang susah. Jadi sekadar ini dulu untuk pertemuan kita pada kali ini, insya-Allah. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.